Okey, kita sambung bahagian C ya. Okey, Raja 10.2 menunjukkan satu litar transistor yang digunakan untuk menghidupkan pengera kebakaran. Okey, jadi kita lihat ini ada satu transistor, lepas tu ada pengera kebakaran. Ini ada satu perintang, ada termistor di atas. Lepas tu ada perintang 10 kilo ohm. Okey. Pengera itu akan berbunyi apabila beza keupayaan merentasi perintang 10 kilo ohm adalah 4 volt. Okey, maksudnya kalau voltan di sini adalah 4 volt ataupun ke atas, maka pengera kebakaran akan dihidupkan. Okey, sebab dia adalah kerana bila voltan di sini tinggi, ini adalah tapak, ini adalah pengeluar, ini adalah pengumpul. Okey. Jadi bila beza keupayaan antara tapak dengan pengumpul ini, dia adalah lebih tinggi daripada sesuatu voltan yang tertentu. Okey, dia bergantung kepada transistor lah. Okey, transistor berbeza, dia voltan minimum itu dia berbeza. Okey, tetapi biasanya voltan minimum itu adalah lebih rendah daripada 4 volt lah. Okey, dia kecil saja, lebih kurang 0.7 volt ataupun 1 volt macam tu. Okey, biasanya macam tu lah. Okey, tapi di sini dia kata, okey, kalau yang voltan ini dia mencapai 4 volt, maka pengera kebakaran boleh hidup. Okey, maksudnya kalau voltan ini tinggi 4 volt antara tapak dengan pengeluar, transistor ini akan hidup. Transistor hidup maka arus boleh mengalir merentasi transistor ini. Jadi maksudnya pengera kebakaran itu akan dapat arus lah. Okey, akan ada arus. Arus pengeluar ini dia akan mula mengalir. Okey. Jadi termistor ini, macam mana termistor ini berfungsi? Termistor ini adalah perintang, boleh dikatakan perintang peka kepada haba atau peka kepada suhu lah. Maksudnya kalau suhu tinggi, apa yang berlaku adalah rintangan dia akan jadi rendah. Okey? Rintangan jadi rendah. Bila suhu dia rendah, rintangan dia tinggi. Macam tu. Okey. Kenapa dia macam ni Kenapa termistor ni dia rintangan dia bila suhu tinggi, rintangan akan jadi rendah. Sebab kalau diikutkan, kalau semasa kita belajar tentang rintangan, salah satu benda yang boleh mempengaruhi kerintangan bahan adalah suhu, betul tak? Kita belajar yang bila suhu tinggi, rintangan tinggi. Kerintangan tinggi. Jadi bila kerintangan tinggi, maka dia akan menyebabkan rintangan alat elektronik itu pun menjadi tinggi juga. Okey, bila suhu rendah, kerintangan rendah. Jadi kerintangan rendah dia pun menyebabkan rintangan menjadi rendah. Okey, kita ada dua kerintangan dengan rintangan. Okey, kerintangan dia merujuk kepada sifat bahan itulah. Okey, jadi setiap bahan dia mempunyai kerintangan yang berbeza. Contohnya, okey, besi dia ada kerintangan dia sendiri. Kuprum ada kerintangan dia sendiri. Aluminium ada kerintangan dia sendiri. Macam tu. Okey. Jadi kenapa ini termistor ni terbalik pula? Kenapa termistor ni bila suhu tinggi, rintangan dia tak jadi tinggi, tapi rintangan jadi rendah pula? Sebab dia adalah kerana termistor ini adalah dibuat daripada semiconductor. Okey? Termistor ni dia dibuat daripada semiconductor. Jadi semiconductor dia ada
lain sikitlah daripada konduktor yang biasa. Okey. Semiconductor ini bila suhu tinggi, elektron-elektron di dalam semiconductor tu dia mempunyai tenaga yang cukup untuk bergerak, untuk berubah menjadi elektron bebas. Jadi bila elektron bebas itu bertambah, maka rintangan semiconductor itu dia akan menjadi rendah. Okey. Jadi itu adalah sebab kenapa termistor ini bila suhu tinggi, rintangan dia jadi rendah. Okey, cikgu ulang sekali lagi Kenapa termistor bila suhu tinggi, rintangan jadi rendah? Kerana termistor dibuat daripada semiconductor. Semiconductor ini dia mempunyai elektron bebas yang terhad. Okey, sangat sikit elektron bebas. Jadi kerintangan dia adalah tinggi. Jadi bila suhu dia meningkat, suhu dia menjadi tinggi, apa yang berlaku adalah elektron-elektron di dalam semiconductor itu dia mempunyai tenaga yang lebih tinggi. Bila dia ada tenaga yang lebih tinggi, dia boleh berubah menjadi elektron bebas. Jadi bila suhu tinggi, bilangan elektron bebas bertambah, menyebabkan kerintangan menjadi rendah, maka rintangan pun rendah. Okey? Anda dengar macam bunyi krak-krak macam tu lah. Tak ada Okey, tak apa. Tapi saya dengar ada bunyi. Okey, tak apa. Yang penting kamu tak dengar lah, tak apa. Okey, so okey, kalau bunyi tak jelas tolong bagi tahu Kalau bunyi tak jelas tolong bagi tahu. Okey. Jadi apa yang berlaku adalah kamu lihat bila rintangan katakanlah okey suhu tinggi, rintangan rendah. Jadi bila rintangan ini dia menjadi rendah, apa yang berlaku adalah rintangan pada 10 kilo ohm ini dia akan meningkat. Sebab kamu lihat termistor dengan 10 kilo ohm ini dia adalah bersambung secara bersiri. Bila dia sambung secara bersiri, ada dua perintang disambung secara bersiri. Maksudnya mereka berdua ni dia kongsi 6 volt ini. Dari sini sampai sini Okey, kamu tengok titik ini dia sambung ke sini. Titik ini dia sambung ke sini. Jadi maksudnya voltan dari titik ini sampai titik ini adalah 6 volt. Dan dari titik ini sampai titik ini ada dua perintang. Jadi dua perintang ini ini dapat sebahagian daripada 6 volt, ini dapat sebahagian daripada 6 volt. Okey? Voltan di sini tambah voltan di sini sama dengan 6 volt. Okey, katakan ini adalah voltan termistor. Okey? Jadi voltan termistor ini tambah dengan 4 volt ini tambah dengan voltan di sini yang perintang 10 kilo ohm ini dia akan sama dengan 6 volt. Okey boleh faham. Jadi kamu bayangkan bila suhu tinggi, rintangan di sini jadi rendah, apa yang berlaku adalah voltan di sini akan jadi rendah. Sebab kita tahu bahawa kita sudah belajar bila kita ada lebih daripada satu perintah ataupun mentol. Kalau rintangan dia meningkat, maka voltan yang dia dapat adalah lebih tinggi. Bila rintangan dia rendah, voltan yang dia dapat adalah lebih rendah. Jadi bila voltan di sini rendah, apa yang berlaku adalah voltan di sini akan meningkatlah. Sebab ini tambah ini dia mesti 6 volt. Okey, kalau ini rendah 1 volt sahaja. Okey. Jadi ini dapat 5 volt lah. Boleh faham. Macam tu. Kalau rintangan ini dengan rintangan ini sama rintangan dia, maka kedua-dua dia akan dapat voltan yang sama. 3 volt, 3 volt.
Kalau rintangan ini adalah lebih tinggi, maka dia akan dapat voltan yang lebih tinggi. Okey? Ini voltan sini lebih tinggi, ini akan jadi rendah lah. Walaupun rintangan ini tak berubah, voltan di sini akan jadi kurang. Sebab rintangan ini bila dia meningkat, voltan di sini lebih tinggi. Sini automatik jadi lebih rendah. Okey, ingat voltan sini tambah voltan sini sama dengan yang inilah 6 volt. Okey, boleh faham? Okey. Jadi di sini bila suhu tinggi, rintangan jadi rendah, voltan rendah, sini voltan meningkatlah. Jadi bila voltan di sini meningkat menjadi 4 volt ataupun lebih tinggi, maka dia akan menghidupkan transistor. Transistor hidup, arus boleh mengalir, maka pengera kebakaran akan hidup. Okey, sampai sini ada apa-apa masalah tak tentang litar switch automatic ini? Okey, boleh faham Okey, kalau ada soalan kamu tanya saja Kalau ada soalan kamu tanya saja. Okey. Seterusnya. Okey, jadi cikgu sambung dengan okey, apa berlaku kalau litar ini adalah perintang peka cahaya contohnya. Okey, contohlah kita ambil peluang ni untuk bincang sikit. Okay, kalau dia perintang peka cahaya. Okay, ini bukan thermistor lah. Katakan ini adalah perintang peka cahaya Okay. Perintah peka cahaya. Okey. Kalau ini adalah perintang peka cahaya, perintang peka cahaya dia pun dibuat daripada semiconductor juga. Okay, dia pun dibuat daripada semiconductor juga. Dan apa yang berlaku adalah konsep sama. Bila semiconductor ini dia dapat cahaya. Okay, dia kena dengan cahaya, dia elektron di dalam semiconductor itu dia boleh dapat tenaga daripada cahaya. Maksudnya dia elektron itu dia bila dia dilanggar oleh foton, okey, foton, maka dia boleh serap tenaga daripada foton dan tenaga dia akan meningkat. Jadi bila jumlah tenaga elektron itu meningkat, maka dia boleh berubah menjadi elektron bebas. Maka bila jumlah elektron bebas meningkat, maka kerintangan semiconductor itu akan jatuh. Okey, dia akan jadi rendah. Jadi maksudnya bila pada waktu siang, okey, ada cahaya, okey, rintangan dia akan menurun. Okey, jadi di sini bila rintangan ini dia menjadi rendah, apa yang berlaku? Voltan di sini pun menjadi rendah lah. Voltan yang dia dapat pun rendah. Maka kalau voltan di sini rendah, okey, voltan ini akan jadi tinggi lah. Voltan di sini akan tinggi. Kalau voltan ini tinggi sampai melebihi voltan minimum, maka transistor ini akan hidup. Dan arus boleh mengalir. Jadi, okey, biasanya ini kita sambung. Sebenarnya kita boleh sambung apa-apa je lah di sini. Lampu ke, motor elektrik, macam-macam lah ini kita boleh sambung sini macam-macam bergantung kepada litar itu. Bergantung kepada apa benda yang kamu nak hidupkan
Okey, bergantung kepada apa benda yang kamu minta. Contohnya ini adalah mentol. Okey, jadi bila waktu siang, mentol ni akan bercahaya lah. Mentol ni akan hidup. Okey, boleh faham? Okey, sekarang kalau kita terbalikkan, apa berlaku? Okey, kalau kita terbalikkan. Okey, ini 10 kilo ohm letak sini. Yang sini adalah perintang peka cahaya. Okey? Okey, ini perintang peka cahaya. Okey, jadi jadi kita sudah ubah kedudukan dia. Jadi kita lihat keadaan yang sama waktu siang. Okey? Ada cahaya. Jadi rintangan perintang peka cahaya ini dia akan menjadi rendah. Ini rintangan dia rendah, maksudnya voltan di sini rendah. Kalau voltan sini rendah, maksudnya voltan sini tinggi lah. Okey, sebenarnya kita tak perlu pedulilah voltan ni berapa. Sebab voltan ni bila dia rendah dan bila dia rendah daripada voltan minimum itu, maka transistor ni dia tak hidup. Dia tak hidup, maka tak ada arus lah. Tak ada arus mengalir, jadi apa-apa sahaja yang kamu pasang di sini, dia tak akan hidup. Macam tu lah. Tapi sebaliknya akan berlaku lah kalau waktu malam, rintangan dia akan meningkat. Jadi bila rintangan dia meningkat waktu malam, okey, waktu malam rintangan meningkat, maka voltan dia akan meningkat di sini. Jadi voltan di sini turun. Okey, nampak tak? Okey, voltan ni meningkat. Lepas tu voltan yang di atas tu dia turun. Okey? Sekali lagi, sebenarnya voltan di sini macam mana pun dia tak penting sebab sini voltan ini yang akan menentukan sama ada transistor ini dia hidup ke tak hidup. Okay, kalau voltan ini tinggi, melebihi voltan minimum itu, maka transistor ini akan hidup lah. Okay, dia akan hidup, maka ada arus yang mengalir. Dan apa-apa sahaja yang kamu sambung di sini. Okay, siang malam kalau pasang pengera kebakaran adalah tidak logik lah. Okay, katakan kita pasang mentol. Maka mentol ini akan hidup lah pada waktu malam secara automatik. Okay, jadi ini adalah cara dia macam mana litar transistor yang switch automatik macam mana dia berfungsi. Okay, macam mana? Okay, tak adakah ini menjawab soalan kamu? Ataupun kamu nak faham benda lain yang lebih terperinci? Aliran arus okey. Arus dia mengalir macam ni. Okey, bila dia hidup lah. Bila dia hidup, arus dia akan mengalir. Sini sampai sini dia ada dua jalan. Jalan sini ataupun jalan bawah sini lah. Dua-dua pun ada lah. Sini ada, sini ada. Okey, arus dia akan mengalir di sini. Sampai sini, okey, ada dua tempat boleh mengalir. Sini ada, sini pun ada. Okey. Macam tu. Semua berkumpul balik sini. Kembali ke sini. Okey, boleh nampak. Okey tak? Adakah ini yang kamu nak tengok? Okey Okey, jadi ada soalan lain.
Sir. Okey, ada soalan lain? Sir. Sir. Okey, cikgu ambil peluang ini untuk cerita lebih sikit lah. Okey. Mungkin kamu terfikir, kalau arus dia mengalir macam ni, adakah arus di sini dia kecil sahaja? Okey. Sebenarnya kamu lihat litar ini kenapa rintangan yang dia guna di sini tinggi? Rintangan ini, sini pun letak satu perintang. Perintang ini, rintangan dia pun tinggi juga. Jadi apa yang berlaku adalah rintangan ini tinggi, rintangan ini pun tinggi sebenarnya rintangan ini dia pun sangat tinggi. Jadi apa yang berlaku adalah arus yang mengalir di sini okey, arus ini bila dia sampai di sini dia ada dua jalan kan, sini ataupun sini. Jadi bila kamu lihat di sini bahagian ni, rintangan ini semua tinggi. Jadi maksudnya arus di sini sebenarnya rendah. Arus di sini adalah sangat rendah. Jadi kebanyakan arus dia mengalir di sini. Charge dia kebanyakannya dia melalui lampu ni. Jadi lampu ni dia akan mendapat majoriti daripada tenaga dari sumber kuasa ni lah. Okey, majoriti tenaga akan pergi ke lampu. Jadi lampu ni dia akan terang lah. Jadi kita tak perlu bimbang yang lampu ni dia dapat dia tak dapat charge yang dia tak dapat banyak tenaga. Okey, kita pun tak perlu bimbang sebab litar ini adalah litar yang selari ini dengan ini selari. Okey, sini dengan sini selari. Jadi sini sampai sini dia adalah 6 volt juga. Dan bila hidup, transistor ini dia mempunyai rintangan yang rendah. Jadi kita boleh anggap yang 6 volt ini semua diambil oleh lampu ni lah. Lampu ni boleh kata dia ambil semua 6 volt ni. Sebab bila transistor hidup, rintangan transistor ini rendah. Okey Jadi lampu ni dia boleh dapat kuasa yang boleh dikatakan maksimum lah. Okey. Sorry, explain balik. Explain balik maksudnya ya tak dengar kamu ada cakap saya tak dengar sekejap. Sekejap saya adjust sikit. Okey, cuba cakap. Sir. Boleh dengar. Alamak. Okey, ada masalah dengan setting. Alamak. Okey. Patutlah tak dengar. Saya ingat kamu tak suka nak cakap guna mikrofon. Nak type. Okey. Okey, jadi apa soalan Sir, boleh tak explain balik macam mana pasal rintangan tu tapi pada waktu malam? Okey, rintangan tapi pada waktu malam. Okey, jadi di sini okey, rintangan pada waktu malam rintangan dia meningkat. Okey, rintangan yang perintang peka cahaya ni dia meningkat sebab perintang peka cahaya ni dia dibuat daripada semiconductor. Jadi bila waktu malam tenaga elektron dia rendah sebab dia tak dapat nak serap cahaya daripada serap tenaga daripada cahaya lah. Jadi tenaga elektron itu rendah, maka bilangan elektron bebas adalah amat sedikit. Jadi rintangan dia adalah sangat tinggi. Okey? Jadi pada waktu malam rintangan dia betul-betul sangat tinggi boleh mencapai beratus ribu sampai 1 juta ohm dia punya rintangan sangat tinggi. Jadi bila rintangan di sini tinggi, voltan di sini pun tinggi. Voltan yang dia dapat tinggi. Sebab kamu lihat dua perintang ini dia kongsi 6 volt ini. 6 volt ini dia akan bahagi. Ini dapat sikit voltan, ini dapat sikit. Okey? Kerana ini kedua-dua ini dia adalah disambung secara bersiri. Kalau kamu masih ingat,
bila kita belajar tentang lita bersiri okey. Kalau okey ini 6 volt. Kalau ini kalau rintangan ni 1 ohm 1 ohm, maka voltan ini adalah 3 volt 3 volt. Okey? Kalau ini adalah 3 ohm, ini Okey, kalau ini adalah 2 ohm, ini 1 ohm maka ini dapat 4 volt, ini dapat 1 volt. Ini dapat 2 volt. Ini dapat 2 volt. Okey, boleh faham. Kalau ini adalah 5 ohm, ini 1 ohm, ini akan dapat 5 volt, ini 1 volt. Okey? Kan dalam lita bersiri. Ini adalah cara macam mana voltan itu dia diagih antara perintang. Perintang yang ada rintangan yang lebih tinggi, dia akan dapat voltan yang lebih tinggi. Okey? Okey, yang ini sampai sini boleh faham tak? Faham, sir. Okey jadi saya sambunglah. Okey. Ada soalan tanya saja Okey, jadi sebab macam ni dan jumlah voltan dia ini tambah ini dia sama dengan 6 volt. Ini tambah ni 6 volt. Ini tambah ni 6 volt. Ini tambah ni 6 volt. Okey, sebab dia bersiri kan, bersiri. Macam tu. Okey, jadi di sini pun sama jugalah. Ini kita panggil pembahagi voltan ataupun pembahagi potensi lah. Okey, cara susunan dua perintang ini kita panggil dia pembahagi pembahagi beza keupayaan. Okey, pembahagi beza keupayaan. Okey, jadi bila rintangan ini meningkat, maka voltan ini meningkatlah. Okey, faham? Waktu malam ini rintangan perintah pekerja cahaya dia meningkat. Jadi voltan yang dia dapat pun tinggi. Jadi bila voltan ini tinggi, lebih tinggi daripada voltan minimum bagi transistor itu akan hidup. Bila transistor itu hidup, maka arus boleh mengalir melalui transistor itu. Maka lampu ini hiduplah waktu malam. Dia automatik dia hidup bila dia gelap. Okey tak? Macam mana kalau transistor tu hidup, mentol tu pun hidup? Saya tak faham konsep tu. Sekejap bunyi dia tak berapa kuat. Okey, sekali lagi, tanya sekali lagi. Macam mana kalau transistor hidup, mentol tu pun hidup? Ya, memang transistor hidup, mentol akan hidup lah. Sebab dua-dua voltan tu tinggi ke? Dua-dua voltan tinggi apa? Saya tak faham macam mana dia boleh hidup. Macam mana mentol itu boleh hidup ke ataupun transistor itu boleh hidup? Dua-dua. Transistor saya faham, tapi mentol saya tak faham. Mentol itu hidup sebab transistor hidup. Kalau transistor tak hidup, mentol tak boleh hidup. Okay. Tak faham? Okey, sebab transistor itu dia macam satu switch tau. Transistor itu kalau dia tak hidup, arus dia tak boleh mengalir. Sini dia block. Transistor ni dia macam satu switch. Itu sebab kita panggil dia boleh berfungsi macam switch automatik. Kan?
Transistor ini dia macam switch. Kalau transistor ini tak hidup arus tak boleh mengalir. Arus ini tak boleh mengalir. Kalau sini tak ada arus, jadi lampu ni tak hidup lah. Betul tak? Betul. Ataupun apa yang kamu nak tanya sebenarnya, macam mana transistor boleh hidup ke ataupun macam mana? Dia macam kalau rintangan yang dekat bawah tu tinggi, lepas tu voltan dia pun tinggi. Ya. So kalau voltan dekat perintang tu tinggi, maksudnya dekat base transistor pun tinggi lah. Antara base dengan emitter, antara tapak dengan pengeluar ni, voltan antara di sinilah. Sebab ini voltan ini adalah voltan yang perintah peka cahaya kan. Jadi voltan yang perintah peka cahaya ni dia adalah voltan antara sini dengan sini. Okey? Jadi kalau voltan ini tinggi, maksudnya voltan antara tapak dengan pengeluar ni, base emitter ni dia pun tinggi juga. Dia akan lebih tinggi daripada voltan yang diperlukan untuk hidupkan transistor lah. Jadi kalau yang voltan dekat base transistor tu tinggi, so mentol tu akan menyala. Kalau base tu jadi rendah, mentol tu tak menyala lah. Okey, ada cikgu nak betulkan sikit kita harus kata voltan, kita tak boleh kata voltan di base. Kita kata voltan di base, di antara base emitter ataupun voltan di antara tapak dengan pengeluar. Sebab voltan dia adalah antara dua titik kan. Titik ini dengan titik ini, berapa voltan antara dua ni. Contohnya, voltan yang 3 volt ni adalah voltan antara sini dengan sini. Ini 3 volt. Voltan antara ini dengan ini adalah 3 volt. Voltan antara ini dengan ini adalah 6 volt. Macam tu. Jadi, kita tak boleh kata voltan di base. Voltan antara base emitter, BM, voltan antara tapak dengan pengeluar. Tinggi. Okey, ini bila kita jawab soalan esei kita kena tulis macam ni lah. Okey tak? Okey, sir. Okey cikgu takut kamu salah tulis lah. Bila jawab soalan kamu cakap voltan di tapak. Sebenarnya voltan antara tapak pengeluar. So, jadi saya punya konsep tadi tu betul lah, kecuali yang voltan antara tapak dengan pengeluar. Betul. Voltan antara tapak pengeluar tinggi, transistor hidup. Transistor hidup ada arus. Ada arus, lampu boleh menyala. Adakah ini menjawab soalan kamu ataupun kamu masih ada rasa macam ada sikit yang tak betul macam tu? Menjawab. Ada menjawab. Okey. Jadi ada soalan lain tak? Sir, Yes. maksudnya waktu siang voltan yang mengalir tu dia kurang daripada voltan minimum lah. Ya, betul. Tu sebab transistor tak hidup. Ya. Okey. Untuk cikgu ulang sikit lah. Okay. Sebenarnya apa yang kamu cakap tadi betul lah. Tapi cikgu nak ulang sikit lah. Okay. Jadi waktu siang rintangan perintah peka cahaya rendah. Jadi disebabkan rintangan dia rendah, voltan yang dia dapat pun rendah. Voltan di sini antara ini dengan ini rendah. Jadi kalau voltan antara ini dengan ini rendah, maka voltan
antara tapak pengeluar pun mesti rendah jugalah. Okey, sebab dia bergantung pada voltan di sini. Kalau voltan di sini rendah, sini pun confirm rendah. Okey, tapak pengeluar ni pun mesti rendah. Jadi dia akan rendah daripada voltan minimum itu. Bila dia rendah daripada voltan minimum itu, maka transistor dia tak hidup lah. Kalau masih ingat, ini berkaitan dengan macam mana transistor itu berfungsi lah. Okey, kan dia ada katakan contohnya ini adalah ada NPN. Jadi maksudnya voltan antara P dengan N itu di sini P dengan N, voltan antara dia adalah rendah daripada voltan simpang. Masih ingat voltan simpang. Kalau voltan itu lebih rendah daripada voltan simpang, maka transistor itu tak hidup lah. Transistor itu tak boleh hidup. Sini tak ada arus, lampu tak menyala lah. Okey. Okey tak? Adakah semua penerangan ini ada menjawab soalan kamu ke ataupun ada apa-apa yang mungkin tak lengkap? Kamu tanyalah yang mana-mana yang kamu nak tahu. Sir, Yes. Sir boleh terangkan lagi sekali dia punya macam mana data ni berfungsi sekali dengan aliran arus. Sebab masa saya nak tulis esei tu, kalau saya ingat aliran dengan cerita ni, so saya senang nak tulis esei untuk soalan yang tanya. Okey. Okey, kamu nak yang thermistor ke ataupun nak cahaya punya? Sama je kan cerita, mana-mana pun boleh. Okey. Okey, okeylah. Cahaya lah, memandangkan tadi kita sudah cerita tentang cahaya, jadi cikgu cerita guna yang cahaya lah. Okey. Okey. Oops. Okey okey, katakan sini ada satu switch lah. Okey, katakan sini ada switch. Bila kita on switch ini, katakan adalah pada sorry, tadi cakap nak waktu siang ke waktu malam Malam lah, Sir. Okey, malam. Okey. Pada waktu malam. Okey. Waktu malam rintangan dia tinggi. Okey, rintangan dia tinggi. Okey. Okey, ataupun cikgu cerita macam bila dia slow-slow menjadi malam macam itulah. Okey. Okey, katakan okey, katakan cikgu guna nilai yang samalah 4 volt lah. Okey, kalau dia lebih daripada 4 volt maka dia akan hidup. Okey. Jadi sini sampai sini tak kira voltan sini sampai sini. Tak kira pukul berapa, tak kira siang ke malam. Memang adalah 6 volt. Okey, dari sini sampai sini voltan dia adalah 6 volt. 6 volt ini dikongsi oleh dua perintang ini. Okey.
pada bila cahaya menjadi gelap ya, apa yang berlaku ini? Apa yang berlaku adalah perintang peka cahaya, rintangan dia akan meningkat. Jadi bila rintangan dia meningkat, apa yang berlaku adalah voltan yang dia dapat akan meningkat. Okey? Voltan yang dia dapat akan meningkat. Bila voltan yang dia dapat ni meningkat, maka voltan di sini walaupun rintangan dia tak berubah, voltan dia akan menurun. Sebab voltan akan datang ke sini lah. Okey. Arus mengalir dari positif ke negatif. Okey. Sebelum transistor hidup, bila transistor dia tak hidup, arus dia mengalir macam ni. Okey. Arus dia mengalir, okey, di sini dia tak boleh mengalir di sini sebab ini tak hidup kan. Jadi arus mengalir macam ni. Turun ke sini. Okey, bila sampai sini dia ada dua pilihan. Sama ada bukan dua pilihan lah, memang dia mengalir sini ada, sini pun ada. Okey, sini ada, sini pun ada walaupun transistor tak hidup. Tetapi ada arus yang bila tak hidup tak ada arus, sini tak ada arus. Jadi arus mengalir macam ni. Bila dia tak hidup. Okey, bila sudah gelap, betul-betul gelap, okey sekejap okey, cikgu nak tambah sikit, iaitu arus ini sebelum dia hidup arus ini adalah sangat kecil arus ini adalah sangat-sangat kecil sebab rintangan ini adalah rintangan ini tinggi, nampak tak? Ini 10 kilo ohm. Rintangan ini tinggi. Okey, boleh nampak rintangan ini tinggi Jadi walaupun rintangan ini dia rendah waktu siang rintangan dia rendah. Tapi jumlah rintangan ini dengan ini dia masih sangat tinggi. Jadi arus ini adalah sangat rendah. Okey, arus ini adalah sangat rendah. Okey. Bila dia gelap, rintangan tinggi, okey, voltan ini tinggi, lebih tinggi daripada voltan minimum, maka transistor ini dia hidup. Bila dia hidup sahaja, okey, sini sudah on, maka arus ini boleh mengalir. Apa yang berlaku? Arus ini dia akan jadi besar lah. Lebih kurang sama dengan arus di sini. Arus ini lebih kurang sama. Okey? Arus mengalir, jadi lampu ini boleh menyala. Di sini pun ada arus, tapi arus di sini adalah sangat kecil lah. Arus di sini tinggi, jauh lebih tinggi ini kecil. Kenapa ini kecil? Sebab rintangan ini adalah sangat tinggi berbanding dengan rintangan dari lampu. Arus di sini sangat kecil. Okey, sangat kecil dan sebab dia hidup jadi sini pun ada arus. Arus di sini pun sangat kecil. Okey? Tapi cukup untuk menghidupkan cukup untuk yang transistor itu hiduplah. Macam tu. Jadi arus yang mengalir macam ni, mengalir di sini. Okey boleh faham. Ini adalah kalau dari siang, perlahan-lahan dia jadi gelap lah, dia jadi malam. Adakah ini menjawab soalan kamu ataupun ada bahagian-bahagian tertentu mungkin kamu nak tahu cikgu arus ini macam mana, kenapa ini kecil, ini besar ke, adakah ini besar ke arus dia, ada apa soalan? Arus dekat TTC tu tinggi kan? Arus di perintang peka cahaya rendah juga. Kenapa rendah? Arus di sini perintang peka cahaya. Kalau arus ini, kalau kita banding dengan ini,
memang ini sangat rendah. Ini sangat rendah berbanding dengan compare dengan ini. Kalau ini contohnya, kalau ini 1 ampere, ini adalah mungkin 1 mili ampere ke ataupun 1 micro ampere ke, sangat rendah. Kenapa rendah? Sebab kamu tengok rintangan ini tinggi, betul tak? Okey, contohnya kalau arus ini adalah 1.1 ampere lah, contohlah. Ini 1 ampere, maksudnya di sini hanya 0.1 ampere sahaja. 0.1 ampere ini, di sini 0.1 ampere sahaja sebab rintangan ini adalah sangat tinggi berbanding dengan rintangan di sini. Okey, macam mana arus itu dia pecah bila dalam litar selari. Arus itu dia adalah bergantung kepada rintangan. Kalau jalan yang rintangan dia tinggi, arus dia rendah. Jalan yang rintangan dia rendah, arus tinggi. Okey, contohnya kita tak pedulilah ini berapa volt. Okey, katakan ini adalah 6 ampere lah. Okey, katakan 6 ampere. Kalau ini adalah 1 ohm, maka 3 ampere. Betul tak? Kalau ini tinggi, kalau ini naik, meningkat ini akan jadi rendah lah. Ini akan jadi tinggi. Arus ini tambah arus ini arus 1, arus 2. Arus 1 ini tambah arus 2 sama dengan 6 ampere ni. Okey, boleh faham tak? Macam itulah. Boleh. So, di sini ini sangat tinggi kan? 10 kilo ohm. Macam mana pun di sini memang rendah punya. Sebab arus di sini arus yang mengalir di sini dengan arus yang mengalir di sini. Ini tambah ini sama dengan ini, betul tak? Sama dengan arus yang mengalir di sini. Iaitu sama dengan ini lah. Maksudnya ini tambah ini 0.1 ampere. Nampak tak? Boleh faham? Boleh. Ini tambah ini 0.1 ampere. Jadi 0.1 ampere ni bila dia sampai sini dia akan pecah dua lah. Ini rintangan dia sudah waktu malam rintangan dia tinggi kan? Waktu malam rintangan tinggi sampai mungkin katakan 1 juta. Okey, katakan 1 juta ohm waktu malam 1 juta ohm. Maka arus di sini adalah sangat rendah lah. Mungkin ini 0.1 ampere saja kan? Jadi mungkin yang mengalir di sini adalah macam 1 nano ke, 1 micro ampere ke, mungkin 1 micro ampere sahaja yang mengalir melalui mungkin 1 micro ampere sahaja yang mengalir melalui perintang peka cahaya. Okey, lepas tu yang arus yang mengalir masuk ke tapak ini adalah lebih tinggi lah pada waktu malam pada waktu malam. Arus di sini dia adalah lebih tinggi daripada di sini sebab perintah peka cahaya ni rintangan dia akan dia naik sangat tinggi waktu malam. Okey, ini rintangan di sini dia sudah tetapkan, dia tak berubah. Okey, mungkin ni 1 kilo ohm lah. Mungkin ini 1 kilo ohm. Jadi dari 0.1 ampere ni mungkin contohlah 0.9 ampere 0.9 ampere. Mungkin 0.09 ampere dia lalu sini. Yang lalu sini adalah 0.01 ampere. Macam itulah contoh. Okey, jadi 0.09 ampere ini dia sudah cukup untuk hidupkan transistor itu.
Okey, sebenarnya kita tak fikir, kita tak perlu bimbang sangat dalam silibus yang SPM kita tak tengok sangat arus itu adalah berapa. Apa yang kita tengok adalah voltan. Sebab kalau voltan di antara tapak dengan pengeluaran base emitter itu, dia lebih tinggi daripada voltan simpang yang transistor itu, maka kita sudah terus kita anggap transistor itu boleh hidup lah. Kita tak perlu fikir sangat, oh arus dia berapa. Apa itu kita tak bincang yang dari sudut itulah. Kita bincang dari sudut voltan. Kalau voltan itu tinggi sahaja, lebih tinggi daripada voltan simpang, okey, transistor itu off. Macam tu. Okay, jadi sebenarnya yang dari segi arus ini kita tak perlu fikir sangatlah. Bila jawab soalan esei, contohnya soalan tanya, soalan suruh kamu terangkan macam mana lampu itu boleh menyala pada waktu malam, kamu hanya concentrate, kamu tumpukan, kamu bincang dari segi perubahan voltan sahaja. Boleh faham? Boleh sir. Okey. Tapi memandangkan kamu tanya macam mana pengaliran arus itu, jadi cikgu ceritalah pengaliran arus itu. Jadi kamu boleh faham macam mana arus itu mengalir. Boleh? Okey. Ada soalan lain? Adakah penerangan ini sudah menjawab soalan kamu ataupun tak lengkap lagi? Menjawab sir. Okey. Okey, ada tak apa-apa soalan lain berkenaan tentang yang gitar ini? Gitar transistor ni. Ada soalan lagi tak? Tak ada sir. Tak ada soalan. Okey, tak apa. Lain kali kalau kadang-kadang kita study, tiba-tiba terfikir sesuatu nak tanya, tanya saja Okey. Jadi kita sambung balik yang original. Tadi kita sedang bincang lah. Kita nak bincang yang soalan ni. Okey Okey, jadi kita nak hitung beza keupayaan merentasi termistor. Okey, dia sangat senang lah. Sebab dia sudah cakap pengera berbunyi apabila beza keupayaan merentasi perintang 10 kilo ohm adalah 4 volt. Maksudnya dalam keadaan di mana voltan di sini adalah 4 volt, voltan ini mesti berapa ni? 2 volt lah. Tadi kamu cakap 2 volt Sebab sangat tak kuat bunyi tu. Okey. So, ya kan? Ni mesti 2 volt lah. Sebab ini tambah ni sama dengan ni. Tetapi soalan ini, kejap Okey, kalau tak salah dia adalah jumlah dia 4 markah lah. Jumlah dia 4 markah, jadi maksudnya mungkin ini 2 markah, ini 2 markah. Kalau ni 2 markah, maksudnya kita mestilah tunjuk sikit langkah kira mengira. Okey. Jadi ini beza keupayaan merentasi termistor, kita boleh kira macam ni je lah. Voltan sama dengan 6 volt tolak 4 volt sama dengan 2 volt. Macam ni lah. Okey. Seterusnya, rintangan pada termistor. Okey, rintangan pada termistor. Rintangan ni berapa? Okey. Jadi cara untuk kita kira sebenarnya ada dua cara. Satu cara adalah kita kira berdasarkan pada nisbah. Nisbah dua perintang ini, iaitu voltan pada termistor, nisbah dia dengan voltan pada perintang sama dengan nisbah rintangan pada termistor dengan rintangan pada perintang.
Okey. Jadi voltan pada termistor adalah 2 volt. Voltan pada perintang adalah 4 volt. Okey, ini adalah semasa pengera itu dia on semasa dia on lah, ya, maksudnya dia ada 4 volt. Jadi ini rintangan pada termistor, ini adalah apa yang kita nak cari. Jadi rintangan pada perintang R itu dia adalah 10 kilo ohm. Okey. 10,000. Okey, jadi di sini kita boleh dapat rintangan pada termistor adalah 5,000 ohm. Okey, nampak tak? 5,000 ohm. Okey Okay. Ini cara pertama. Cara kedua adalah kita kira dengan menggunakan nisbah antara voltan di ataupun nisbah antara voltan di termistor dengan voltan dengan jumlah voltan. Okey, sebab kadang-kadang dia tak bagi kita rintangan ini berapa. Kadang-kadang lah dia tak bagi kita rintangan ini berapa, tapi dia ada bagi jumlah rintangan. Maksudnya ada soalan yang 10 kilo ohm ni dia tak bagi tau. Dia tak bagi 10 kilo ohm ini. Tapi dia ada jumlah voltan. Dia ada jumlah voltan. Okay, jadi macam mana kita nak kira adalah kita guna voltan termistor dengan jumlah voltan. Rintangan pada termistor dengan jumlah rintangan. Dengan jumlah rintangan macam tu. Okey, jadi okey, jumlah rintangan. Okey, jadi ini voltan termistor adalah 2. Jumlah voltan adalah 6. Okey. Voltan pada rintangan pada termistor berapa? Rintangan ini adalah jumlah rintangan. Jadi maksudnya rintangan termistor tambah dengan rintangan yang di bawah tu lah. Okey, tapi di sini dia ada bagi. So kita boleh gunalah ni 10,000. Macam tu. 10,000. Jadi dengan macam ni pun kita boleh dapat kira lah benda yang sama. Okey. Okay, contohnya kalau kira macam ni 2 apa 10,000. 6. Okay, tadi 6. Okey, 5,000 ohm. Samalah kita dapat benda yang sama. Tapi macam ni lebih senang lah. Okey. Kadang-kadang kita bergantung kepada keadaan lah. Kita bergantung kepada keadaan. Mana yang lebih sesuai lah. Bergantung kepada keadaan, bergantung kepada apa maklumat yang dia ada bagi. Okey, macam tu. Okey. Ingat cikgu nak tekankan lah yang jawapan akhir dia mesti dalam perpuluhan tak boleh dalam jawapan akhir lah, jawapan akhir semasa dalam langkah kira mengira itu kamu boleh tulis dalam pecahan, tetapi jawapan akhir itu mesti perpuluhan. Okey, mesti perpuluhan dan titik perpuluhan itu minimum 2 tempat perpuluhan minimum 2. Contohnya kalau kamu dapat 1.234.
Jadi kamu nak tulis penuh boleh, atau kalau kamu tak nak tulis penuh, kamu nak bundakan, kamu bundakan jadi 1.23 macam tu. Jadi mesti 2 tempat perpuluhan. Tak kira nombor itu berapa besar. Contohnya soalan yang tentang kegravitian. Soalan tentang kegravitian, kamu kira macam apa? Jisim objek itu ke, jisim planet ke, ataupun kamu kira macam tempo orbit ke, kamu kira yang hal laju linear ke, itu apa, jarak jejari orbit. Kalau kamu kira main jejari orbit, nombor tu sangat besar kan, beratus ribu macam tu. Okey, jadi kamu kena tulis penuh. Contohnya jejari orbit satelit adalah 100,000 lebih. Kalau contohnya kamu tekan dalam kalkulator, kamu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6.78. Contohnya jejari orbit kamu kira, jejari orbit. Kamu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6.789. Tulis meter. Tulis habis lah. Jangan bundakan. Jangan bundakan. Ramai pelajar yang dia suka bundakan, dia tukar jadi 1.23 kali 10 kuasa 5. Contohnya macam tu. Kalau kamu bundakan, salah. Walaupun di dalam jawapan kamu ada tulis ini. Walaupun ini ada tulis, tetapi hanya jawapan akhir sahaja yang dianggap, yang diambil sebagai jawapan akhir lah. Maksudnya kalau kamu tulis ini, lepas tu kamu tulis lagi ini, habislah. Satu markah hilang, automatic confirm hilang. Tak ada kesian punya. Sebab kamu sudah bundakan, maka dia kejituan dia sudah, bukan gitu, ketepatannya lah. Dia sudah lari. Maksudnya, kamu sudah buang 456 meter. 456 meter itu dia jauh tau. Okay? Kamu lari itu track. Lari. Satu bulatan. Satu round 400 meter. Betul tak? Jadi jauh. Kamu sudah buang 400 meter daripada jawapan kamu. Jadi banyak jauh berbeza. Okey, jadi tolong jangan bundakan. Kamu jangan terlalu rajin lah. Okay. Cikgu selalu cakap, student terlalu rajin. Dapat kalkulator tekan, sudah dapat nombor yang cantik. Tapi dia rajin pergi bundakan. Jadi menyebabkan jawapan akhir itu salah, tak dapat markah. Okey, sangat penting. Mesti dalam perpuluhan, jawapan akhir mesti dalam perpuluhan, lepas tu jangan bundakan. Okey, melainkan kamu tekan dalam kalkulator tu, kalkulator tu keluar memang dalam bentuk nombor dalam standard form, dalam bentuk piawai. Memang dalam bentuk piawai. Contohnya kamu tekan kalkulator memang keluar 1.23 kali 10 kuasa 5 meter. Kamu tulislah 1.23 kali 10 kuasa 5 meter. Okey, kalau kalkulator dia keluar nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6.7, 8, 9, kamu tulis. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6.7, 8, 9. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Sir. Ya. Kalau yang UJA, unit jisim atom? Unit jisim atom itu lagilah tak boleh bundakan. Mesti tulis lengkap. Sebab unit yang nombor itu tentang jisim atom, jisim, contohnya macam cacat jisim. Kalau kamu bundakan, lagilah dia tak tepat sebab dia selalunya perubahan dia sikit-sikit saja. Macam tu.
Kamu dapat, kamu tulis penuh. Okey tak? Okey, sir. Okey Okey, jadi kita sambung soalan ni. Okey. Kita sambung. Okey. Ini soalan yang 10 markah punya. Okey, kita lihat. Okey, jadual 10 menunjukkan 4 litar transistor W, X, Y dan Z yang digunakan untuk menghidupkan sebuah lampu sorot 240 volt, 1000 watt. Kaji setiap ciri dalam litar transistor tersebut dan terangkan kesesuaian setiap ciri berdasarkan aspek-aspek berikut. Kedudukan perintah pekercahaya, penggunaan perintah, kaedah sambungan bateri, penggunaan switch berganti. Tentukan litar transistor yang dapat menghidupkan lampu sorot pada waktu redup atau malam. Beri sebab untuk pilihan anda. Jadi 10 markah. Soalan jenis ini seperti biasa adalah kamu jawab dalam bentuk jadual. Ini aspek. Ini penerangan. Okey, pertama. Kedudukan perintah peka cahaya. Okey. Jadi kedudukan perintah peka cahaya nak sambung di mana? Okey, kalau kita nak hidupkan lampu sorot, kita mesti hidupkan switch geganti. Switch geganti ni dia akan hidupkan yang litar 240 volt ini. Kalau nak hidupkan switch geganti, transistor mesti hidup. Transistor nak hidup, voltan tapak pengeluar mesti tinggi. Nak voltan tapak pengeluar tinggi, rintangan di sini mesti tinggi. Okey, voltan ini mesti tinggi. Macam mana voltan ini tinggi? Rintangan ini tinggi berbanding dengan rintangan ini. Okey, jadi kita lihat waktu malam, adakah rintangan sini tinggi? Ya. Bila perintah peka cahaya letak di sini, waktu malam rintangan ini tinggi. Rintangan ini tinggi, voltan di antara tapak pengeluar tinggi. Voltan tapak pengeluar tinggi, transistor hidup, switch geganti hidup, hidupkan litar 240 volt, lampu sorot hidup pada waktu malam. Okey, jadi maksudnya kedudukan perintah peka cahaya mesti di bawah. Okey, inilah yang kita nak. Ini tak betul. Ini kita nak ini. Okey Okey, jadi perintah peka cahaya di kedudukan antara tapak
dengan pengeluar. Maksudnya dia disambung. Maksudnya sambung, ini adalah tapak, ini pengeluar. Jadi ini sambung di antara tapak dengan pengeluar. Kalau ini disambung antara tapak dengan pengumpul. Ini sambung antara tapak pengumpul. Kalau sambung sini, tapak pengeluar. Macam tu. Kalau kamu kata, okey, perintah pekerjaya di atas ataupun perintah pekerjaya di bawah, mungkin boleh terima, tetapi ada risiko tak betul. Okey? Sebab yang litar ini dia biasanya ini adalah pandangan dari atas lah. Kita tengok dari atas. Jadi kalau tengok dari atas, tak adalah macam atas bawah ke macam tu. Okey? Jadi cara untuk bagi tahu kedudukan perintah pekerjaya ataupun kedudukan alat elektronik adalah kita kata dia disambung di antara apa dengan apa. Macam tu. Okey, dia sambung selari dengan apa, sesiri dengan apa, di antara apa dengan apa. Jadi dengan macam ni kedudukan alat ataupun komponen elektronik itu dia boleh kita boleh sampaikanlah dengan tepat. Okey, dengan tepat, dengan jelas. Okey, jadi kenapa kita nak sambung dia antara tapak dengan pengeluar? Okey, penerangan dia botan antara tapak pengeluar tinggi pada waktu malam. Okey, macam itulah. Seterusnya, kepenggunaan perintah R. Perintah R di mana? Ini. Adakah kita harus ada perintah R ini? Ya, kita harus ada perintah R ini, kena ada. Kena ada. Kenapa kena ada? Sebab perintah R ini dia menghadkan jumlah arus yang memasuki ataupun mengalir melalui tapak pengeluar. Kamu lihat okey, contohnya macam ni, dia botak, dia tak ada perintah Kalau tak ada perintah di sini, maksudnya bila voltan sini tinggi, kamu tengok tak ada perintah Kalau voltan ni tinggi, ni akan hidup kan. Bila ni hidup, maksudnya kita katakan yang bila ini hidup, rintangan ini adalah rendah, amat-amat rendah. Boleh dikatakan macam tak ada rintangan macam itulah. Jadi kalau macam tu, rintangan di sini, dari sini sampai sini, akan jadi sangat rendah lah, betul tak? Dan bila jadi sangat rendah, maksudnya arus yang masuk adalah sangat tinggi. Okey? Walaupun arus ini memang, walaupun kita kata dia tinggi, tapi dia taklah sangat tinggi kan. Sebab ada 2 kilo ohm ini, dia memang sudah hadkan arus. Tetapi arus yang melalui sini dan arus yang kita nak dia lalu sini masih tak boleh terlalu besar. Sebab transistor ini adalah satu komponen elektronik yang sangat kecil. Okey, kalau arus terlalu tinggi, dia akan jadi panas dan boleh rosak. Okey, jadi kita tak nak arus yang masuk ke transistor itu kita tak nak arus yang mengalir, yang masuk ke tapak itu terlalu tinggi. Okey Kalau terlalu tinggi, maka transistor itu boleh rosak. Jadi kita kena hadkan. Okey, jadi harus ada perintah R ini.
Okay, harus ada perintah di sambung ada tapak. Untuk apa? Untuk hadkan arus melalui tapak pengeluar. Okey? Seterusnya, kaedah sambungan bateri. Okey, kaedah sambungan bateri kamu tengok ada dua kaedah. Ini positif, negatif. Positif, negatif. Ini negatif, positif. Ini positif, negatif. Okey, cara sambungan macam mana? Okey, kita lihat anak panah ni pada anak panah ni dia macam ni kan. Jadi ini maksudnya ini menunjukkan arah pengaliran arus lah dari sini ke sini. Jadi bateri ni dia mesti sambung ni lah positif ke negatif. Baru betul lah. Ini betul lah. Ini mengalir melalui ini macam ni. Kalau yang ni dia sambung terbalik, kamu nampak tak? Anak panah ni macam ni. Jadi kalau sambung macam ni, maksudnya sudah terbalik lah. Ini kita pun kata dia sebagai pincang songsang lah. Okey Okey, sambungan bateri terminal positif pada pengeluar pada pengumpul dan terminal negatif bateri pada pengeluar. Okey, macam tu. Okey, sambungan bateri pincang ke depan. Pincang ke kejap. Pincang depan ke pincang ke depan Alamak, dah lupa. Pincang depan, cikgu. Pincang depan, terima kasih. Itulah rasa macam pelik pincang ke depan. Okey, sambungan bateri pincang depan dengan transistor. Okey, seterusnya penggunaan switch geganti. Okey, switch geganti, switch ini. Okey, kenapa perlu ada switch geganti? Switch geganti mesti ada Mesti ada switch geganti. Kenapa mesti ada switch geganti? Sebab bekalan voltan untuk transistor mesti rendah. Transistor adalah komponen elektronik yang kecil. Jadi voltan dia tak boleh tinggi voltan tinggi dia rosak. Jadi bekalan voltan pada transistor dia tak boleh terlalu tinggi. Tetapi lampu sorot ini dia perlukan voltan 240 volt. Maka 240 volt ni dia mesti diasingkan dari bekalan kuasa kepada transistor. Kalau kita sambung 240 volt ni ke sini, rosaklah yang transistor ni.
Okey jadi mesti asing. Kalau mesti asing maksudnya kita kena guna switch berganti supaya litar yang ada transistor itu dengan voltan yang rendah dia boleh menghidupkan litar lampu sorot dengan voltan yang tinggi. Okey? Okey. Switch berganti harus harus digunakan lah. Okey, harus digunakan. Okey. Penerangan supaya voltan kecil litar transistor boleh mengawal litar lampu sorot bervoltan tinggi. Macam itulah. Jadi litar mana yang sesuai? Kita lihat. Ini ada, ini ada, ini ada. Okey, 1, 2, 3, 4. Ini cara kita pilih lah Kita tengok mana yang ada yang sesuai tu kita tick. Lepas tu last kita kira lah mana satu yang ada tick yang paling banyak. Cikgu percaya di sekolah pun ada dia tunjuk cara macam ni lah kan. Cikgu rasa semua cikgu pun ajar macam ni lah. Kamu tick yang sesuai tu kamu tick. Jadi lepas tu kamu kira lah mana satu tick yang paling banyak. Kamu pilih. Jadi ini adalah litar W. Okey, W paling sesuai. Kamu mesti ada perkataan W sesuai ataupun W paling sesuai ataupun W dipilih Tak boleh macam tiba kamu kata W saja. Tak boleh Okey. W paling sesuai. Kenapa? Kerana kamu salin balik lah yang ni. Kerana litar W mempunyai perintah peka cahaya antara tapak dan pengeluar. Kerana dia ada perintah disambung pada tapak, dia ada terminal positif bateri, terminal positif bateri disambung pada pengumpul, terminal negatif bateri pada pengeluar, mempunyai switch berganti. Macam tu kamu salin balik. Sebenarnya yang salin balik ini kerana apa-apa ini semua dia sebenarnya dia adalah macam insurance macam tu. Katakanlah di sini kadang-kadang semasa menjawab soalan dalam keadaan stres, kita blur dan sebagainya, tak cukup tidur ke apa. Kadang-kadang di sini ada pelajar tersalah tulis. Okey, tersalah tulis. Contohnya di sini dia katakan sini dia tak tahulah dia tersalah tulis tiada switch berganti contohnya dia tersilap. Jadi bila dia ulang balik di sini dan bila dia ulang balik itu dia betul, maka di sini dia tak dapat tapi di sini dia dapat. Faham tak? Sini dia salah, sini dia boleh dapat betul. Ini adalah macam insurance macam tu. Pun macam kadang-kadang bila dia salin balik dia akan dapati tak betul lah. Harus ada switch berganti. Kenapa bila dia tengok balik, dia ini macam beri peluang kepada pelajar itu untuk dia check balik lah jawapan dia.
Jadi kalau ada kesilapan, mungkin dia ada peluang untuk dia detect lah. Dia ada peluang untuk dia dapati kesilapan dia macam tu. Tapi sebenarnya asalkan yang empat ini betul. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau sini 4 semua kamu dapat betul, automatik maka yang ke-10 ini kamu automatik akan dapat. Kalau kamu tak salin balik pun tak apa. Tetapi seperti apa yang cikgu cakap, lebih baik salin balik, ulang balik supaya kamu macam peluang untuk kamu cek baliklah jawapan kamu. Okey tak? Ada apa-apa soalan?